Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Tuan Setiausaha Masjid yang saya hormati, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran. Kita hadiahkan pahala membaca surah Al-Fatihah ini kepada ibu dan ayah kita, baik yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah, guru-guru kita, sahabat dan saudara kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bi khasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullu muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni tuan-tuan termasuk di dalam 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz, lebih daripada 1000 hadis. Salah seorangnya Abu Hurairah. Lagi Jabir bin Abdullah. Lagi Abdullah bin Umar. Lagi Siti Aisyah. Ini orang-orang yang memang menghafaz lebih daripada 1000 hadis. Antara yang paling banyak menghafaz ialah Abu Hurairah. Nama penuh dia Abdul Rahman bin Sakhar. Masuk Islam, kemudian menjadi seorang sahabat Nabi yang duduk di Masjid Nabawi dan dilantik sebagai ketua Ahlus Suffah. Ahlus Suffah nu tuan-tuan, orang beranda. Kak leha, kak nak, kak tipah, kak leha depa duduk bahagian tepi masjid. Tu nama dia Suffah. Abang-abang kita yang duduk di serambi tu nama dia Suffah. Dalam bahasa kita, orang Suffah, orang yang duduk di bahagian tepi masjid. Mereka duduk di situ, mereka tinggal di situ dan mereka belajar di situ dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau akak-akak pergi ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, ada lagi suffah tu. Ada lagi pangkin dia tu. Belakang makam Rasulullah tu, siapa yang rajin dapat di bahagian Raudah, pergi ke bahagian belakang sikit, ada bahagian pangkin. Saya baru ni nak kata pangkin, tak ada pangkin dah pun, kapek di sikit, ada lagi dah bahagian sufah. Jadi mereka duduk di situ belajar dengan Nabi, menjadi orang yang hebat, lebih kurang 300 sampai 400 orang. Dan kepalanya ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Bapa kepada anak kucing, sebab dia suka bubuh kucing dalam lengan baju dia. Dia ambil anak kucing tu, dia bubuh dalam lengan baju. Malam-malam sekali dia letak atas pokok. Saat lagi siang dia main dengan anak kucing tu. Maka Nabi pun menggelar dia Abu Hurairah, orang yang bela anak kucing. Baik, hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah kamu saling berdengki. Janganlah kamu saling menipu. Janganlah kamu saling membenci. Dan janganlah kamu saling bermusuh. Ada beberapa saling yang Nabi Muhammad sebut dalam hadis ni. Bukan bersaling kat leha weh. Jangan faham salin. Bukan. Nabi kata apa? Nabi kata, la tahasadu. Jangan dengki berdengki. Nombor 1. Jangan dengki. Bahasa Arab, hasad. Bahasa Melayu, dengki. Digabungkan sekali, hasad dengki. Dua-dua makna sama. Sega abang spek hitam lah. Allah. Masya Allah. Buat operate mata ke apa? Bukan? Tak, saja handsome gitulah. Baik, tuan-tuan. Saya tak dengki dengan kehandsomean dia, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pula, tuan-tuan. Baik, kita ni, bahasa Melayu kita, dengki. Bahasa Arabnya, hasad. Maka digabungkan sekali menjadi hasad, dengki. Bahasa Melayu kita nama sangka. Bahasa Arabnya syak. Syak tu bahasa Arab, Melayu sangka. Jadi syak wa sangka. Dua-dua makna sama. Dua-dua makna sama. Ustaz kalau tobat lahum, ayat tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Nabi nombor 1 dia pesan. Nombor 1, la tahasadu. Jangan dengki mendengki. Pasal apa dengki mendengki? Tak boleh. Dia mencukur agama. Abang-abang ni ada misai, ada jambang, ada janggut, pergi ambil satu, pergi cukur semua. Licin habis semua. Orang yang dengki macam tu, dia cukur habis. Agama dia tu habis. Dia tak ada perasaan kasih. Dia tak ada perasaan sayang. Dia tak ada perasaan muhibbah. Tak ada perasaan cinta mencintai. Akhirnya orang ni tak ada agama dia. Bila dengan sebab hasad ni tuan-tuan, dengki tu, dia datang daripada apa? Sebab apa yang boleh jadi dengki? Kadang-kadang kita dengki, kita hasad, kita jealous pada orang yang lebih daripada kita. Pasal lawa. Pasal lawa lebih. Maka kita pun dengki dengan dia. Cantik lebih sikit pada kita. Padahal kita semua ni cantik. Hak duduk dalam masjid, hak duduk kat luar tu. Cantik belakang. Yang tak cantik nanti bila mati. Kulit hak tegang tu, habis makan diulat. Mata hak biru tu, habis. Mulut ni keluar ulat daripada mulut. Keluar ulat ni, perut ni kembung pecah semua. Hang ratu cantik ke, hang pelakon Hindustan ke, hang segak jadi model ke, mati saja, duduk dalam kubur sana, daging kita ulat makan, badan kita ulat makan habis, tinggal tulang. Tak tinggal. Jadi sementara tengah hidup ni, semua segak belakang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk kejadian kita. Jadi yang kita duk rendah diri, yang kita tak bersyukur, awak hidung dia tinggi, hidung aku rendah. Awak kulit dia putih, kulit aku gelap, apa masalah? Allah bukan tengok warna kulit, Allah bukan tengok hitam putih, Allah bukan tengok tinggi rendah kaya miskin. Allah tengok hati. Hati dan amalan yang Tuhan tengok. Jadi buat apa kita nak rendahkan orang? Nak rendahkan martabat orang, tuan-tuan? Orang dengki buat siapa? Menega lebih daripada kita. Tu yang simbah cuka. Allahu Akbar. Lah ni hadap menega ni kena pakai Robocop. Senang, siapa nak simbah cuka pun tak apa lah. Simbah mai Robocop pakai baju besi ni. Dia boleh simbah, tuan-tuan. Ada yang dengki sebab jawatan. Pasal dapat jawatan, dapat kuasa, dapat pangkat, kena dengki. Ada orang dengki pasal menikah. Minang-minang tak dapat, orang lain minang dapat. Dia mula. Ada yang dengki tu tuan-tuan pasal harta. Allah bagi dia kaya. Dapat kereta Myvi. King. Kita jenis Azia je. Allah. Pasal king punya masalah je tuan. Dengki. Ada yang dengki bukan dengan orang lain. Dia dengki dengan adik-beradik dia.
yang pernah kongsi satu rahim, yang pernah kongsi satu periuk, yang pernah kongsi satu tilam. Bantai pun kongsi, selimut pun kongsi. Bila mati ayah, bila mati mak, berebut pusaka. Sampai lah tak bercakap, tuan-tuan. Ini yang disebut la tahasadu. Baik, jadi Nabi pesan pada kita, jangan hasad. Dulu saya ni, timbalan pengurusi masjid, merangkap imam. Dulu timbalan pengurusi masjid, merangkap imam. Saya balik daripada umrah, nama saya tak ada. Jawatan kuasa tak ada. Tengok 4 kali, Kazim tak ada. Mereka bubuh nama kat whiteboard tu. Tak ada. Pergi mana nama aku? Tak apa. Bayangkan tuan-tuan, saya jadi timbalan, saya jadi imam, saya duduk mengajak siang malam dalam masjid. Mai tuan-tuan, mereka tukar nama habis. Tak ada. Tak ada apa. Lagi saya seronok, saya jadi penceramah bebas. Walaupun tak apa nak bebas. Kalau tidak kena duduk di masjid jadi imam, tuan-tuan, raya pun tak balik imam. Balik kampung siapa? Hang tugas sini. Korban kena uruskan, mati kena uruskan, orang menikah kena uruskan. Malam-malam orang ketuk pintu. Ustaz, anak saya masuk hantu. Ustaz, saya masuk hantu. Hei, pelik sangat orang masuk hantu minta tolong ni. Bila tak jadi imam, selesai masalah, tuan-tuan. Bila tak jadi pengurusi timbalan, pengurusi masjid, saya boleh ceramah satu Malaysia, saya boleh berjalan, saya boleh buat kerja macam-macam. Syukur. Buat apa yang kita nak dengki? Buat apa nak dengki bila kita hilang kuasa? Jangan kita duk hasut orang lah. Aku duk pegang elok-elok dapat kat dia. Ambil dia. Ni jenis ni tuan. Ada yang merajuk, tuan-tuan, tak jadi imam lah. Tak datang dah masjid. Semayang di rumah. Lalu patah balik. Ji, tak semayang je. Di rumah. Payah papa ni. Ada? Itu semayang Jumaat di mana? Di rumah. Khutbah pun di rumah. Allah faham lah masalah saya. Dia ingat Tuhan tu pak menekan dia pun. Jadi jangan kita rasa kecil hati. Kita menega tak laku. Kita menega ni Allah. Malam tadi. Kan malam bila? Malam. Dia kata, Ustaz, orang dengki kedai saya, Ustaz. 3 kali dah saya tumbang, Ustaz. Ni pun rasa saya tak menega, orang tak nampak kedai. Orang tak nampak kedai saya. Hang tutup ke buka, orang dengki, Ustaz. Pasal apa yang dengki pada orang menega? Saya susah hati, Ustaz. Orang makan kedai saya ni nampak ni lah. Kebetulan saya pula tengah duduk makan hak dia punya. Sudah, saya kata. Aku ni lagi santau pula lah. Aku punya, Tuan. Bila hang pergi cerita benda tu dekat orang, lagi orang tak pergi kedai hang. Tak tahulah saya menega ni, Ustaz kira tengoklah. Saya pun pembik sempuan nak kira apa. Ustaz kira tengoklah saya punya kedai ni. Saya ni pergi habaq kat orang lain. Kedai dia tu yang kena santau. Kedai dia tu kena santau. Mai kawan pun habaq kat orang lain pula. Kedai dia tu kena buat tu. Kedai lama-lama laku dak kedai dia. Yang tak bagi laku bukan orang hang yang bagi tahu. Saya kata dekat dia, akak, yang akak pergi jumpa bomoh tu pasal apa? Bomoh ni kalau cakap, tak ada apa. Elok, kedai ni tak ada apa. Mana orang percaya? Geleng kepala sikit. Allah. Percaya tu. Kenapa tu umur? Teruk sangat dah ni, awak lambat sampai. Allah, sudah. Memang dia akan cakap macam itu. Tak usah duk percayalah kau. Akak pasal apa akak tak laku? Nombor 1, nama kedai. Orang lain nama kedai dia senang. Nasi ayam penyek, nasi ayam gemuk, nasi ayam kampung, senang. Kak pula buah nama orang putih. Kopi Kopriano Kopriaso. Abang kita ni tobat lahor tak masuk dah. Ni menantang apa pula ni? Boleh nasi kandar Ali kan, nasi kandar Samad ke apa. Kau selera orang masuk. Hang buh nama pun pelik-pelik sangat, buat apa? Jadi jangan kita ni bila tak laku kita duk tuduh. Dengki, dia dengki dah. Perbaiki.
Kalau lampu kurang, tambah lampu. Sebab tu kedai tom yam, pak batu nampak lah. Lampu tu sampai ke jalan. Tu dia. Orang tak ramai. Lampu tu ramai. Maknanya orang dah tahu dah. Tu kedai tom yam. Yang akak ni pula guna lilin. Lai katong. Tak ada siapa nak main lah. Ambuh lilin. Siapa nak nampak? Tuan-tuan, lilin ni ustaz. Bukan halal lalat. Contoh saya kata. Bagi terang, bagi menerang. Jadi akak-akak abang-abang. Paling mudah saya nak bagi petua. Yang kita nak buat ialah kalau nak bagi insya-Allah meriah kedai kita, amalan yang akak-akak boleh cuba buat. Saya suka baca surah Ar-Ra'd juzuk 13, surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai 3. Akak-akak ni anak kita tak ada orang Minang ustaz. Umur 28 ustaz. Ayat 1 sampai 3. Yang kena baca anak, jangan kak baca. Asyik orang main Minang, kak. Tak tahu saya, mereka main Minang makcik ke bukan Minang dia. Dah makcik baca. Anak dara duduk tidur, ya main lato-lato ya anak dara tu. Suruhlah dia baca. Hak mana menega, tutup buka kedai, baca Ar-Ra'd 1 sampai 3. Pengurusi masjid, orang kita segak ni tuan-tuan, nak bagi masjid kita meriah. Ar-Ra'd 1 sampai 3. Jadikan amalan lepas sembahyang, amalan lepas solat zikir, minta imam kita hafiz tadi. Tepat imam tadi mana? Imam hafiz 1 sampai 3 jadi zikir. Ayat ni tuan-tuan nak bagi meriah orang, bagi seronok. Baik. Jadi tuan-tuan, jangan cepat menuduh orang dengki pada kita. Kadang-kadang tak ada siapa pun dengki pada kita. Yalah ustaz, tak tahulah, saya pun bukan orang suka tak tu yang sakit tu. Jadi malam tu ustaz, tak tahu nak abang lah, gatai lah. Ga tu nama rakat. Gatai lah. Tak tahulah orang dengki. Kak dah pergi hospital. Dah buat check up. Kak ni kadang-kadang gatai ni kak punca daripada apa? Kencing manis. Kencing manis tinggi menjadikan gatai. Sebab tu tuan-tuan, orang tua-tua dulu, masjid mereka banyak tiang. Tengah-tengah tu lah banyak lah. Pasal apa? Senang menyandang. Bila gatai, nampak tu? Cara garu tu. Nampak tu? Kita punya masjid tiang-tiang tengah tak ada. Nak garu kat cermin, buku pecah. Nampak ni? Cermin banyak ni. Orang tua-tua dulu, tiang seri tu ada tak? Di rumah masing-masing? Ada. Tujuan dia gatai lagu tu. Jadi yang kita ni, asyik malam gatai. Pasal apa? Nombor 1, tu tanda kencing manis tinggi. Nombor 2, duk gatai lah. Tak tahu nak abang ustaz. Buah pinggang dah rosak. Yang ketiga, pasal apa gatai? Kulit kering. Ayak kurang minum. Selalu orang perempuan, ayak kurang minum jadi kulit kering dia gatai. Saya kalau pergi rombongan, orang perempuan tobat lahum tak minum banyak, takut terkencing. Orang perempuan kalau ikut rombongan saya pergi umrah ke, pergi mana ke, nombor 1 kurang minum. Pasal apa Kak Ros tak minum? Takut terkencing. Nombor 2, perangai orang perempuan apa? Bawa beg tangan. Dalam beg tangan ada apa? Botol air, senang basuh kencing. Itu perangai dia. Lah ni saya nak nasihat pada akak-akak yang mana nak ikut saya pergi rombongan jalan luar negeri. Kata ayah bawa botol air dah. Bawa pampers. Duduk dalam bas tu diam. Kata nak pergi kencing. Dah. Bila? Dia pakai pampers orang tua. Ni. Jadi jangan kita kata saya ni sakit ustaz. Dia yang buat, dia yang dengki. Sabak sak dulu. Cek dulu. Bila hospital kata darah makcik elok, buah pinggang cantik, kencing manis pun tak ada, yang makcik ada, kena kencing je makcik. Oi. Kencing manis tak ada, barulah ni dak. Asal sakit orang buat, asal orang buat sakit. Jangan kita pergi tuduh orang. Baik, itu diri kita. Kalau orang nak hasad pada kita, Nabi pesan, jangan dengki. Rezeki dia, rezeki kita, kita punya. Macam P. Ramlee sebut lah dalam cerita seniman Bujang Lapuk tu. Kan? Yang Sing jaga tu. Duduk dekat studio Merdeka. Studio Jalan Ampas tu. Kan mari tiga Bujang Lapuk tu main minta kerja.
Kan bila dah minta kerja, ini muka pun mau kerja berlakon kah? You pun satu hal. Dia orang punya makan, dia orang punya makan. You makan, you punya makan. Apa saya salah kan makan sama-sama? Sing pula dia ajar tu. Pi Ramli ajar tu. Hei sing. Nama saja Melayu. Panggil orang hoi. Saya ada nama lah. Apalah kau panggil orang hoi. Mai pula Aziz pula. Tuan, saya bukan tuan. Saya jaga juga. Nampak tak? Ini cerita seniman bujang lapuk. Jadi tuan-tuan, jangan dengki. Kadang-kadang kita dengki tengok isteri dia cantik. Akhirnya kita tak bersyukur dengan isteri kita. Macam mana boleh dapat? Heran. Jampi lagu mana tu? Dia tak segak pun bini amboi. Duk dengki siapa jodoh. Dia kali tengok isteri dia. Allah. Alignment lari balancing out. Aduh. Jalan gini isteri dia ke dapur tu. Nak buat alignment pun tak boleh dah. Itu jodoh dia. Isteri awak tu alignment lari balancing out anak 6. Tak lari macam mana? Anak 6. Elok nak menapas sikit mengandung pula. Siapa punya kerja? Hang lah. Sampai nurse pun kata dah, kau bagi orang lain lah pula mengandung. Tiap-tiap tahun kau je. Kemudian hang komplain, balancing out. Tu jodoh dia. Syukurlah pada dia. Yang ni hang ada isteri. Cukup. Serupalah akak-akak. Tak payahlah dengki dengan kawan kita. Dok ada dia, tak tahulah. Bukan kata lah kan. Tapi tengok dia pun tak sega. Tak tahu kok dia menderam lah kok kan. Tengok laki dia pun mata biru hijau lah. Dia hang tengok lah. Tak tahu lah kan. Tak tahu apa. Dah jodoh. Duk tengok laki orang pakai seluar baju tak pakai. Bulu dada ni daripada pusat naik ke muka ni. Dia tengok hak laki dia pula bulu apa pun tak ada. Kata. Pasal tu nak jadi dengki. Biar pilah tu jodoh dia. Tak payah dengki. Tu rezeki dia. Allah jamin kita ada rezeki. Jangan takut. Kak Leha jangan takut. Dia ada rezeki. Aku pun ada rezeki. Anak aku ada rezeki. Anak dia pun ada rezeki. Allah Maha Kaya. Ghaniyun Hamidun. Jangan kita dengki. Anak dia berjaya dapat 9A. Anak kita 9F. Tak apa. Ada rezeki untuk 9F. Yang 9A ada rezeki. Yang 9E ada rezeki. Apa susah? Saya ni tuan-tuan ni riak sikit lah Tuan Haji. Minta maaf lah. Saya dulu SPM. Best student. Pelajar terbaik. Sekolah. SPM cemerlang. Terbilang. Gemilang. Kawan saya tu duduk kelas hujung. Tuan-tuan faham kelas hujung tu apa? Waktu kami duduk jawab soalan tu, dia balik lah. Baru 5 minit start. Dia balik dah. Hoi. Nampak kok dewan periksa balik lah. Duduk babai bangga. Hoi balik. Ya ni kompon tak lulus dah budak ni. 5 minit baru bermula periksa. Dia balik lah. Memang tuan-tuan bila result keluar, memang. Dia tak ambil ya. Tak ambil dia tahu dia tak lulus. Saya sambung belajar, balik ke kampung saya, ke Felda saya, naik bas lompat, loncat dan balik kampung daripada asrama, daripada sekolah. Saya tengok kereta BMW panjang, 7 siri, hak lama, masa tu tahun 90-an. Siapa punya BMW ni? Tengok budak yang hak 5 minit periksa keluar, dia. Bini dia keluar, dia pun keluar. Bapa. Orang Perak kalau benda besar, bapa. Dia jarang sebut mak, jarang tak. Dia bapa. Semayang raya, naik BMW tahun 92, 93. Bukan 1 siri, 3 siri, 7 siris. Saya mau habis semayang, bawa semua duduk sallallahu, bawa semua pergi salam dengan dia. Hang lawak apa? Saya tanya dia, hang lah buat apa? Ada dalam nega sikit, export import. Dalam hati saya kata, dia matematik out. Export import apa?
Saja menyembah dengan dia, hang business apa? Kongsi dengan masyarakat. Lebih kurang macam tu lah. Hang beli kat mana? Kongsi dengan masyarakat. Kedai Ahok, tu. Itu orang tak puasa. Saya tanya dekat dia, hang business apa? Ekspor apa? Aku lepas habis SPM, aku pergi KL. Aku ambil lesen, harta apa semua. Aku jadi driver. Oh, driver apa? Driver satu datuk. Oh, dia bisnes semua lah. Oh, betul? Kerja lah 2-3 tahun juga lah. Betul? Aku menikah dengan anak dia. Lepas tu, datuk tu mati. Lepas tu, lah ni aku yang running buat dah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi adik-adik 9F pun tak apa. Cari datuk menikah dengan anak dia. Bukan kata dapat kereta BMW, GTR pun dapat. Allah Ta'ala nak bagi rezeki bukan susah. Yang kita keluar masuk sekolah, nak universiti apa semua, nak tunggu 7 series, tunggu umur kita 7 series baru dapat. Dia Allah Ta'ala nak bagi rezeki. Patut saya tengok rumah mak dia besar. Wow, besar rumah mak dia. Rupa dia buat untuk mak dia. Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Jadi nak bagi tahu rezeki macam mana itu hak Tuhan. Bagaimana nak dapat hak Tuhan? Janji kita ni hati bersih, insya-Allah. Allah letak, entah, tak payah nak dengki lah. Tak payah nak seronok lah apa-apa yang kita dapat. Kadang-kadang kita duk bangga sangat anak kita dapat 11A, 9A. Duk tanya anak-anak berapa? Anak saya tak ada A, anak saya 9A. Itulah kata siapa? Hang tak riak ke benda tu? Duk diam-diam sudah. Jadi nombor 1, la tahasadu. Jangan dengki. Jangan dengki. Kadang-kadang kita dengki dengan imam. Macam dia seorang jadi imam, tak ada orang lain. Biar pergi dia. Saya ingat senang nak jadi imam ni. Nak kena mai subuh. Mai kerja. Banyak masalah duk tanggung orang hak di belakang dia. Malam ni berapa ramai hak datang. Yang tak sempat baca Fatihah, yang sempat rukuk saja. Beratnya. Ada yang dengki dengan Tok Bilal. Ingat sedap tu. Biar pergi dia. Dia bang okey lah tu. Tak payahlah kita duk dengki. Ku potong wayar speaker. Potong pasal apa? Kita kerja, dia kerja. Dia apa masalah? Tak payah dengki. Tu duduk perasan tu. Dia tak perasan apa. Cuma ada juga Bilal. Dia bang tu macam Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis-habis bang dia tanya tu imam. Macam Mekah tak? Astagfirullahaladzim. Jenis tu pun ada juga. Tapi bukan di sini, di Afrika. Kita tak puji, rajuk pula. Nombor 1, Nabi pesan, jangan dengki. Setiap daripada kita ada rezeki. Setiap daripada kita ada nasib dia. Setiap daripada dah jamin daripada Allah. Jangan dengki dengan orang. Kadang-kadang hak penceramah tu pun dengki. Ni hak jadi ceramah. Kita ceramah berpuluh tahun. Pi ceramah, naik kereta sendiri. Tengok-tengok hari ni ada penceramah, helikopter angkat dia pi ceramah. Tu rezeki dia. Apa masalah? Tak payah dengki. Kadang-kadang kita ni anak tempatan. Tapi tak dijemput ceramah dekat masjid. Orang luar main ceramah, main hijrah. Hak dekat tak nak panggil. Panggil hak jauh. Tahulah apa-apa ni. Marah siapa? Dia marah panggil Ustaz luar, Ustaz Kazim. Ni hak Kazam tak ada apa-apa. Tak panggil. Yalah. Kadang-kadang kita makan luar juga. Kadang-kadang kita pergi makan tempat ni juga. Hari-hari kita makan kat sini. Kadang-kadang pergilah makan kat Langkawi pula. Tak salah. Dak lah. Nama tu. Dia punya dak, turun balik lah. Tak apalah. Saya senang hidup saya tuan-tuan. Saya aja senang aja. Orang panggil ceramah, pi. Orang tak panggil ceramah, tak payah pi. Relax. Saya boleh main. Hari ni saya pegang cucu saya 10 minit. 10 minit saya balik pukul 2, cucu saya main. 2.10,
Saya kata, tu nak siap, tu nak pergi Penang. Pergi ngati. Kalaulah saya tak ceramah, boleh saya bawa dia berjalan. Tak pun dia bawa saya berjalan. Besok, pukul 10, saya pergi Shah Alam. Hari Isnin, saya di Rompin. Hari Selasa, Rompin pagi. 2 hari di Rompin. Malam di Ceras. Habis di Ceras, patah balik ke Kuantan hari Rabu. Pukul 9 pagi, peringkat negeri Pahang Ma'al Hijrah. Habis di Kuantan, patah balik Port Dickson. Habis Port Dickson, naik kapal terbang pergi Kota Kinabalu. Habis Kota Kinabalu, pergi Putatan, Sabah. Hari Jumaat balik, pergi ke Mantin, Negeri Sembilan. Habis Mantin, Negeri Sembilan, patah balik ke Ipoh, hari Sabtu, Masjid Ittifaq. Habis Masjid Ittifaq, pergi pula ke Gadik di Melaka. Ai Molek ke Alor Gajah Kanu. Bila masa saya duduk di rumah. Orang tak panggil saya ceramah, alhamdulillah, boleh saya duduk di rumah. Bayangkan kalau cucu 10 minit je pegang tok dia sepegang bila. Langsung tak pegang. Jadi pasal apa yang kita nak marah? Hidup kita simple. Ustaz ni penunggang agama, Ustaz sampul. Saya tak tanya pun apa nak pergi berapa. Tak. Kadang-kadang sampul pun saya tak tahu apa benda dalam dia. Baru ni saya ceramah dekat Pulau Pinang ni. Siang, pukul 10 pagi. Mereka bagi saya hamper, bag goodies. 2-3 hari lepas tu baru saya buka. Ni bag mana pula dah. Buka lah bag tu. Kain plekat. Lagi. Cenderamata. 3-4. Buka lagi. Rupanya pas pelawat. Tak pulang balik dekat guard. Sampai sekarang susah hati buatnya aku mati, aku curi pas pelawat dah. Padahal pas pelawat tu bukan saya yang apply. Saya sampai masuk terus ya. Dengan polis bantuan, Datuk, sila Datuk. Mana ada saya tahu dalam tu. Ni satu masalah pula tuan-tuan ni, nak pulang balik ni. Kena pakai grab food ke food bandar hantar balik ni. Terus saya punya senang. Sampul pun saya tak tanya, hidup senang. Hampa bagi, saya ambil. Kalau habis ceramah tak bagi, tak apa, saya balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, tak datang dah. Apa masalah? Yang kita duduk susah hati, apa? Simple hidup kita. Nombor 1, jangan dengki-dengki. Nombor 2, kata Nabi, wala tanajashu. Janganlah kita ini ada satu sikap yang saling membenci, saling menipu. Wala tanajashu, saling menipu, tuan-tuan, di kalangan kita. Bawa satu sifat benci, bawa satu sikap yang nak kelentong orang tak habis-habis, tuan-tuan. Dengki, dia mari sifat menipu. Kadang-kadang kita tak ada apa pun, tapi mengaku ada apa. Hampir mana, Din? Aku pergi Kuala Lumpur. Rumah siapa? Rumah Pak menakan aku. Siapa? Tan Sri tu, kira dia dengan mak aku 2 pupu lah. Padahal tak ada pupu apa pun. Cara menyimbang tu. Bila angkat telefon, halo? Ya, Datuk Sri. Ya. Orang kedai mamak tengok dia, Datuk Sri. Datuk Sri tang mana tu? Dia berlakon ya. Cara angkat telefon tu pun nak bagi orang percaya. Ya, Datuk. Lagi nampak menipu tuan ni. Cara gelak tu pun tahu dah. Kelentong besar ni tuan ni. Allah, jangan duk tipu orang. Ada yang menipu, dia ajak menikah. Saya jumpa lah. Habis kuliah maghrib, satu suami isteri datang jumpa saya pakai purdah. Isteri dia. Laki tak pakai. Isteri dia. Kemudian ada satu lagi perempuan duduk sebelah, bertiga. Saya duduk makan bihun. Masa tu saya kalau habis ceramah saya makan lagi.
Lah ni tak sadut sedia makan apa pun saya tak mau. Saya takkan makan, saya takkan minum, habis ceramah saya balik. Tuan-tuan jangan kata nak masak apa ke, ikan ke, rusa ke, kijang ke, boya ke, apa pun saya tak makan. Tuan. Saya paling simple. Siapa yang sambut saya takkan turun benda kereta. Saya tak payah sambut-sambut bunga mangga, kompang. Hampa tengok kaki dia pijak tanah aja. Hampa balun. Begini pokok kompang ni, dia tunggu. Saya punya perangai tak usah duduk selawat bila saya datang. Bangun sallallahu. Saya tak makan masuk tuan-tuan. Saya tak suka. Saya tak mau sambut-sambut ke apa. Bukan sikap saya macam tu. Saya tak mau tahu. Terus pipi sembahyang, tunggu saya siapa? Yang nak selawat pasal posya sallallahu alaihi. Tak mana tak keluar-keluar Muhammad. Siapa suruh selawat? Apa nak selawat lah. Terus ada kait-kait dengan saya pula. Tuan-tuan, habis-habis ceramah tu, kuliah maghrib tu, dia mai. Ustaz nak minta nasihat. Ya. Ni isteri saya. Saya kahwin 2. Oh. Mana isteri dia? Ni yang sebelah ni. Lah. Dua-dua isteri dia mai. Tak gaduh, tak gadih apa, duduk sebelah. Saya kata, ya Allah, ni betul isteri. Ni isteri saya lah. Isteri saya ni pi Minang dia untuk saya. Oh. Jadi saya nak nasihat pada Ustaz. Macam mana, ialah sebagai suami kan, macam mana nak jaga 2 isteri macam mana kan. Saya kata patut saya yang minta nasihat pada abang. Macam mana abang boleh lepas menikah lagi seorang? Macam mana rahsia dia? Oi, isteri hak muda ni lah, seronok lah. Suami ni, isteri tua dia Minang dia. Saya kata duduk elok-elok. Dia tanya satu soalan, Ustaz boleh tak saya tidur dua-dua isteri saya tu kata, jangan aku terajang je kot. Habis, sebulan lepas tu, isteri dia mai. Hak nombor 2. Ustaz kenal tak saya? Tak perasan. Ada yang jumpa Ustaz hari tu kat masjid, 2 bini, seorang lelaki tu. Oh, saya tak cam. Pak saya pakai purdah mana? Saya cam lah, tak pakai lah. Ustaz, kami dah bercerai. Pak saya apa pula? Hari tu bukan main mesra pegang tangan balik lah dua-dua orang madu saya pak. Ustaz, mereka scammer Ustaz. Dia, isteri tua, dia pergi cari. Mana dia anak dara hak tak menikah ni? Yang ada kerja bagus, yang ada jawatan bagus, dia menghimpit. Dia kata, kok kenang Kak Hang. Kalau lah Hang jadi madu, kok suka sangat. Kak tak apa menikah 2 ni, kak tak kisahlah. Janji kita bahagiakan suami kita til jannah. Kak tak kisah, kak tak cemburu tu kalau adik nak kahwin dengan suami kak suka sangat adik oi. Panggil adik kak adik. Akhirnya loan dia sapu. Duit kereta dia sapu. Rumah dia sapu. Dia kebas tuan-tuan, dia cerai. Depa ni modus operandi dia cari anak dara tua yang hak umur 30 40 tuan-tuan tak menikah lagi, yang kerja banyak. Kita ni pula umur 30 lebih dah. Mai pula bini orang mai majak kita menikah jadi madu dia. Pakai pula purdah lah, stokin sampai ke paha. Stokin lengan ni sampai ke ketiak. Tak percaya lagu mana, lama-lama kena kelentong. Jadi adik-adik, kak, berhati-hatilah anda di jalan raya. Anda mampu mengubahnya. Penipu sekarang ni ramai. Yang hadut telefon kita ni, ya, Encik Zulkifli bin Ahmad ya. Saya buat panggilan dari Mahkamah Tinggi Kuantan ya. Encik ada kes perbicaraan hari ni ya. Kenapa tak datang ya? Oh sudah, dengar Mahkamah Tinggi pula dah. Berapa ramai yang kena scammer. Tuan-tuan, Islam kata jangan tipu orang. Saya sebagai penceramah tak boleh tipu tuan-tuan. Takkan Tok Lebay nak menipu. Tuan-tuan semalam tengok saya dekat Go Shop, dekat Astro, pukul 11 pagi, hak mana tengok lah. Mereka minta saya promosi kopi ala Kazim.
Ustaz ada bawa tak? Tak nak makna saya bawa tuan-tuan ni. Saya ceramah bukan saya berniaga di masjid ni. Kopi ala Kazim tu Allah sekarang ni tuan-tuan. Oh, hak naik 12 turun jadi 6. Saya lah 4. 4 isteri kan? Tak, bacaan gula 4. Cara cakap tu macam confident. Tadi pagi 5. Duk jadi kelabu mata dah ni. Jadi hypo pula dah. Rendah. Selesai banyak. Alhamdulillah tuan-tuan. Pengacara tu kata, Ustaz, kopi ni buat daripada susu kambing. Tapi tak bau kambing Ustaz. Itu rahsia saya lah. Tapi memang kambing Ustaz. Ya takkan untuk lebay nak menipu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya berceramah, saya tak boleh bohong. Tang mana penceramah tu bohong? Dia nak bagi orang gelak, dia nak bagi orang ketawa, dia mengada-adakan cerita. Akhirnya cerita yang dia buat itu ialah cerita rekaan supaya orang yang dengar tu gelak, maka saya berdosa. Berapa ramai hak berdosa tuan-tuan? Pi reka cerita supaya orang ketawa. Padahal cerita tak berlaku, benda tak ada. Saya pun bohong. Termasuklah berbohong atas nama Rasulullah. Berbohong atas nama Allah. Lagi dosa besar tuan-tuan. Tempah neraka. Bohong atas nama Nabi SAW. Maka kalau saya nak bergurau, boleh. Tapi bergurau benda yang betul. Jangan mengada-adakan cerita. Pi reka cerita tak kena lah apa. Tak. Nak berceramah, bercakap benda yang sahih. Benda yang sah, benda yang betul. Kalau nak bagi orang gelak pun, gelak yang betul. Saya awal-awal saya tegur abang ni depan ni. Abang ni, spek mata ni, Pak Zaid, buat katarak ke apa? Dia kata, tak lah, memang macam, oh memang handsome lah. Itu cerita betul. Handsome nak kata apa? Jadi tuan-tuan, jangan mengada-adakan cerita. Apa tu? Oh tu ya no. Oh azan, astagfirullah azan. Baik. Saya baru ni ceramah di mana tu? Dia kata Ustaz, kita rehat Ustaz waktu azan Ustaz berhenti. Lepas berhenti Ustaz sambung balik. Saya punya perangai, kalau tengah-tengah seronok ceramah berhenti, saya pun sadaqallahul azim terus ya tak? Dia kata Ustaz, tak apa Ustaz sambung balik. Hai ingat tengah duk bawa laju ni tiba-tiba traffic light. Hai ingat senang nak start balik udah gear 1. Tengah duk rempit bagus. Lembu lintas. Azim lambat tuan-tuan oi. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan menipu orang. Buat kapet menipu, pasang siling menipu, buat aircon menipu, menega menipu. Duk tulis daripada jauh tu, plywood, tembikai, 3-10 ringgit. Kita pun berat menyacak. Mana dia tembikai 3-10, habis yang ada 1-10. Hang tulis 3-10 ringgit. Lah. Habis apa? Faham dah habis. Kalau dah habis, plywood ni pun habis. Tuan-tuan ambil plywood tu, buatan bonek kata, awak balik. Dia menipu orang. Sampai bila kita ni menega jagung, bubur dalam plastik kuning. Menega tembikai, bubur dalam plastik merah. Sampai bila? Nak kelentong macam tu. Bagi rasa orang, rambutan manis. Bila bungkus timbang, mak masam kelak awak balik rumah. Tu penipu. Belum masuk lagi menipu pergi umrah. Sampai di KLIA daripada flight pukul 11 pagi, 11 malam. Tak bergerak lagi. Jenuh telefon syarikat travel. Tak ada mak Mana ada? Ni travel ke travel? Takkan dia nak balik air hitam. Takkan dia nak balik air hitam lagi. Kawan dah Tok Bilal masjid dah bang. Masa dia nak pergi umrah tu. Mak tak mau balik. Mak malu. Siap baca doa tu imam. Ya Allah selamatkanlah perjalanan. Mereka nak pergi umrah ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pengurusi pula pesan. Terus jalan terus. Jangan tengok belakang. Terus. Laki bini tu teriak dalam kereta tu lah. Nak pergi umrah. Kumpul duit 10 tahun. PP KLIA clear.
Pi KLIA, clear. Tak ada siapa. Mana mak? Tak tahu. Kata pukul 10. Lah pukul 11 tak mai. Tak ada mak. Mak kena kelentong ni. Takkan tu lebih nak menipu pak dia kata tuan. Tu lagi timbul. Nak balik dah mak ngah. Mak ngah tak mau balik dah. Pasal apa? Dah depa salam seluk banyak. Kalau tak jadi pi kena pulang balik mampu ya mak ngah. Tu yang duduk dekat Chowkit 2 minggu dekat hotel Chowkit. No, duduklah hotel 2 lelaki bini. Agak-agak nak balik lagi sehari, pi turun kat Maidin cari kurma, cari tasbih, air zam-zam bolan paip. Ambil buka paip bolantung. Carilah cincin Mekah, carilah buah kacang cerdik. Sampai ayak hitam pakai celak. Balik umrah padahal tak pi pun. Macam mana Din? Mekah macam mana? Oh Mekah hangat. Dan batuk. Tapi Haji Usuk semalam kata sejuk. Oh hangat no. Mekah luar. Hak dia duduk tu bagian sejuk. Aku bagi hangat. Dia jamu kita ayak zam-zam. Tak rasa zam-zam Din. Dia ni adalah naik daripada tempat hangat main Malaysia ni berasa lain lah. Yang travel tipu hang pergi umrah, hang pula tipu orang kampung. Kita serupa. La ilaha illallah. Janganlah kita menipu orang. Nombor 3, Nabi pesan kepada kita wala tanajashu. Yang ketiga kata Nabi wala tabaghadu. Janganlah benci-membenci di antara kita satu sama lain. Jangan benci. Benci perangai lain. Dia ada 2 jenis benci. Satu, benci rupa. Tak padan dengan telinga capang. Tak pasal apa salah capang, pasal apa? Telinga capang dia tu Allah buat. So what? Tak padan dengan hidung kembang. Ada hati nak bina anak orang. Hidung kembang ni Allah buat. So, apa masalah? Saya, tuan-tuan cuba tengok orang yang duduk menyelam dalam laut. Dia boleh menyelam lama, tuan-tuan. Salah satu dia, hidung sak. Allah jadi dekat dia. Dia sebelum dia menyelam tu, dia tarik nafas panjang-panjang. Jangan kita hina orang. Kita hari ni benci orang sampai kita benci batang tubuh dia. Kita benci keturunan dia. Ni kepala bapa hang, ni kepala bapa aku. Pasal apa main kepala ni pasal apa? Ni Piramli dengan Mzin ni. Kalau hamba ni yang bijak kepala bapa. Tak boleh tuan-tuan. Kita nak benci pada orang, tak boleh main keturunan orang. Pak hang dulu, no, pencecai pak hang dulu. Mak hang tu perempuan kebret. Jangan, Nabi tak bagi. Jangan duk hina keturunan orang. Haram. Walaupun dia bukan Islam sekalipun. Haram maki mak orang. Sebab apa? Nanti dia maki mak kita balik. Mak hang tu, tu. Pak hang tu balaci. Pak hang pun laci. Dengan sebab kita maki pak dia, dia maki pak kita. Dengan sebab kita maki mak dia maki mak kita balik. Kita dah macam maki mak kita sendiri. Yang ketiga, jangan benci dia dengan sebab Allah Ta'ala ciptakan dia daripada keturunan apa. Benci dia dengan sebab suara dia. Benci dia dengan sebab batang tubuh dia. Gemuk ke, kurus ke. Kadang-kadang kita benci dengan orang sebab kejadian. Saya baru ni meresmikan mesyuarat agung pertubuhan pemulihan dalam komuniti. Pemulihan dalam komuniti. Tuan-tuan faham kan? Siapa dia yang tu? Saya resmi. Saya tengok-tengok budak-budak ni, ya Allah. Ada yang umur 41. Yang paling tua yang duduk di situ umur 41 tahun. Syndrome Down.
Saya sampai, tak boleh. Tak boleh. Saya tak kata, siapa ni? Saya tak kata. Pasal apa nak hina dia? Dia anak syurga. Dia tak ada dosa apa. Ada yang saya pergi tuan-tuan, jenis hak anak dia, jenis hak cacat tu, hak jenis keras. Jenis badan keras, jenis tu. Ailio ni meleleh. Dia cium tangan saya ni. Ailio ni. Buat apa nak hina dia? Bukan najis mu Ailio. Jangan minum sudah. Ni Ailio lah minum tak najis. Memanglah dia tak najis. Tak apa. Pasal apa saya tak kisah? Sebab lepas dia salam dengan saya, ramai pula yang salam. Lama-lama kering. Tak pernah faham, tak faham sudah. Buat apa yang kita lihat pula dah. Sekali ada orang salam tu over. Bukan over limit, overrated semua ada tuan ni. Belasalah buat. Jangan kita hina. Saya bila bercakap dengan mak-mak, bapak-bapak yang ada anak-anak macam itu. Ada yang perempuan jalan heret nak ambil selfie. Anak saya nak selfie dengan ustaz boleh? Boleh ah. Dia gelak. Dia gelak jadi tu. Saya pun gelak sekali. Buat apa kita nak benci pada dia? Dia anak syurga. Saya kata pada dia orang, Kak, dalam Malaysia ni, bukan semua ustaz boleh masuk televisyen. Saya Alhamdulillah boleh masuk. Bukan saya riak tu Haji. Walaupun TV tu kecil, muat. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Saya duduk masuk TV ni agak-agak tuan-tuan dah berpuluh tahun. Sampai naik jemu. Hak sebaya dengan saya ni, tak ada. Mereka ganti ustaz hak lapis muda. Tapi saya walaupun lapis tua, Alhamdulillah ada lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, kadang-kadang saya diundang bercakap depan raja. Bukan semua orang boleh ceramah depan raja. Ada depan agung. Ada 3 agung saya ceramah depan agung. Allahu Akbar. Kena jaga protokol. Dia kata, Datuk tengok. Ya, kalau tuanku main handphone je, maknanya dia tak suka Datuk. Oh, sudah. Kalau dia letak handphone dia tengok, dia gelak tu, maknanya dia sukalah. Oh, pandai-pandai Datuk lah. Oh, tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan. Nak boleh ceramah dalam istana tu. Tuan-tuan ingat senang nak makan dengan agung. Saya makan dengan agung tuan. Makan. Aku nak kata apa ni, nak makan apa ni. Sedut tengok driver saya banyaknya hang makan. Aku ni segan tuan-tuan, orang besar. Alhamdulillah. Tapi bila saya fikir balik, Alhamdulillah. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang boleh pi. Bukan semua orang boleh buat. Saya ceramah atas krus, saya ceramah atas langit. Saya ceramah atas menara KL. Orang lain tak buat, saya buat lah. Atas menara KL di KL tu lah. Mana ada menara KL di Penang? Tak ada menara KL lah. Dia bulat, menara KL tu bulat. Saya ceramah hujung belah sini, semua orang main ke sini. Saya kata, Kak oi, duduk belah sana sama. Lagi saya ingat balik lagi. Saya buat tuan-tuan, saya masuk dalam kapal, saya ceramah dalam kapal perang. Bukan semua orang boleh ceramah dalam kapal perang tuan. Saya naik atas jet, fighter jet tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ceramah, orang bawa naik helikopter, saya tak tahu apa kali. Ada helikopter polis, ada helikopter persendirian. Yang paling saya mencabar, bila ceramah, naik helikopter. Bila saya naik helikopter tu, saya sekali naik helikopter. Orang panggil apa tu? Angin tu apa? Allah tuan-tuan mengucap.
Allah, saya pegang anak saya tu. Masa tu naik dengan anak. Dalam 10 minit kat lah. Lepas tu turun dekat KLCC, Petrosign. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Dia ada helikopter. Padahal tak pergi mana pun duduk situ je, tuan. Tu nama dia bohong yang dibenarkan, tuan. Nampak macam goyang kena angin. Padahal duduk situ je. Baik, saya nak cerita apa. Akak, bukan semua orang boleh ceramah, bukan semua orang boleh pi. Macam itulah dengan akak-akak, dengan abang-abang ni. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi anak istimewa. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi dekat dia, anak dia sindrom itu, sindrom ini. Pak siapa Allah bagi pada akak, Allah bagi pada abang, anak-anak abang macam ini. Sebab Allah tahu abang dan akak sabar. Allah tahu abang dan akak boleh terima sebab abang dan akak orang kuat. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kelebihan pada akak. Orang lain tak dapat, akak dapat. Sebab apa? Allah nak naikkan darjat akak sebab bela anak istimewa. Jadi buat apa kita nak hina pada orang dengan sebab anak dia macam tu? Bila bawa anak dia main masjid, bawa main pula duduk rumah lah. Helio. Kenapa dia benci kat dia? Dia anak istimewa. Allah uji dia dengan syurga, Allah ganti dia. Dan mak bapak dia yang jaga anak macam tu pun, kalau dia sabar, syurga tumpang sekali kat dia. Allah, kita duk hina mak dia. Tahu waktu dia mengandung, kau duduk tengok apa tu jadi kat anak tu. Buat cara cakap tu meleret. Tu yang jadi tu kat anak dia tu. Lepas tu masa dia mengandung tu, lelaki dia duduk mancin, duduk mengai ni. Dia tarik tu yang rabik mulut tu. Apa kena mengena rabik mulut ikan dengan mulut anak dia? Dia kata lagu tu, siapa Allah Ta'ala bagi dekat dia anak macam tu syurga. Teriak makcik. Alhamdulillah Ustaz, Allah uji makcik. Akak bila dapat jadi Ustaz, kau tak semayang bela. Pasal apa pula? Dah kata syurga. Elok akak Kalau kau nak masuk neraka sila. Jadi jangan kita anggap macam tu. Allah letakkan tuan-tuan ni. Allah tahu dah tuan-tuan boleh buat tak boleh buat. Bukan semua orang boleh jadi macam ni. Bukan semua orang boleh jadi macam ni. Ada orang yang Allah pilih. Bukan semua orang jadi pengurusi masjid. Dia seorang jadi pengurusi masjid. Bila ada jangan duk benci kat dia. Tolong sokong dia. Tuan Haji, bagaimana kita nak hebatkan lagi masjid kita ni? Kena fikir. Jangan benci kat dia. Aku heran macam mana dia boleh. Terus duk heran. Allah pilih. Aku heran macam mana Ustaz Kazim boleh masuk TV. Aku heran dengan dia. Nak heran pasal apa saya dah jadi pelakon filem. Nak heran apa? Saya duk susah hati tuan. Seorang yang saya duk berlakon dalam filem 18 Posa tu. Meninggal seorang susah hati tuan. Ni baru kemarin sahabat saya tu. Mak London tu. Meninggal pula. Berlakon dengan saya. Saya tangkap dia tak posa. Naya Pak Karim nama dia. Musa tu baik. Orang dia baik tuan-tuan. Pak Karim ni ataupun apa nama arwah ni baik tuan-tuan ni. Bok London ni. Mak London ni. Saya duk nyembang dengan dia lah. Yang hak tuan-tuan tengok tu dia berlakon. Dia pengarah filem. Tapi berlakon dengan orang. Dia Aziz M. Osman. Dia pengarah filem. Tapi tetap jadi pelakon pada arwah Mamat Khalid. Rendah diri lembut cakap tuan-tuan. Ustaz Kazim orang Perak. Orang Perak pandai berlakon. Dia betul Mamat. Gitu dia. Sambil duk urut misal dia. Mana misal terbaik Mamat? Simpan dalam beg. Gitu dia. Itu Mak London. Seorang meninggal. Yang tukang tangkap mereka tak puasa, saya. Ni hak filem saya nak mari lagi satu ni. Nama dia Zim Al-Kazim. Akan disiarkan insya-Allah. Tengah duk dubbing ni tuan-tuan. Sebab nak masuk panggung wayang. Hero dia siapa? Saya. Nanti kalau keluar nanti buat rombongan. Masjid. Semayang dia panggung wayang.
Tuan boleh bayar tak? Tengok trailer dia apa Ustaz Kazim tuan ni. Pelik ni. Ustaz hero pertama Ustaz. Saya tak mau berlakon mula-mula pasal dia pernah buat cerita tentang saya. Saya kata tak payah kau, esok tu imam pergi masjid, tak ada orang bayar. Dia tahu Ustaz, bolehlah ni. Tak macam ni, hampa cari pelakon yang muka irah-irah saya. Jadi siapa Ustaz yang muka macam Ustaz? Saya tengok Zul Arifin serupa. Gila ke apa Ustaz ni? Jadi Allah Ta'ala tahu pak siapa dia jadi imam. Allah Ta'ala tahu kenapa dia begini. Allah tahu. Jadi terus kita benci kat dia. Dan Allah tahu anak dia semua sihat. Allah tahu daripada 4 yang anak dia seorang Allah Ta'ala bagi dekat dia akal kurang sikit. Jadi ada kebaikan dia. Jangan kita benci pada orang macam itu. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jangan benci tuan-tuan. Saya tengok adik kita 3 orang ni. Ni semua geng TikTok saya. 4 orang lah. Ni semua geng X1R semua ni. Saya main ceramah dia buat tanya, Ustaz, X1R mana? Ada saya marah, benci daripada keluar. Saya tak marah. Saya punya simple hidup. Kalau tuan-tuan bangun waktu saya ceramah, bukan tuan-tuan salah. Saya yang salah sebab saya tak pandai berceramah sampai tuan-tuan bangun. Kalau saya pandai ceramah, tak ada siapa pun yang bangun. Bukan salah orang, salah saya. Kalau saya tengah ceramah, tuan-tuan tidur, bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya tak pandai ceramah, sebab sampai tuan-tuan tertidur. Yang salah siapa? Saya yang salah, bukan orang. Cuba letak macam itu. Aku jadi imam, saya 4 orang je main sembahyang. Bukan salah mereka, salah aku. Aku tak pernah dakwah kat mereka. Ni cabaran kepada jawatan kuasa masjid yang baru. Cabaran tu tuan-tuan. Jangan marah. Dia tu tak main masjid. Dia tu tak main masjid. Korban apa yang bagi kat mereka? Salah tu. Sepatutnya yang mana tak pi, bagi daging korban. Kenal pasti. Lorong tu semua tak pergi masjid. Loh. Pasal apa? Mana Islam tu sing tu Cina tu. Oh patutlah aku sepak hang lagi kot. Ni hak cerita orang kita tak pi. Cakaplah orang kita. Tu lorong tu 3 orang. Memang tak nak pi lah. Mayan Jumaat pun tak. Okey, yang tu 3 tu pangkah. Mati jangan pi, kenuri tahlil apa semua jangan pi. Daging korban pun jangan pi. Pasal apa nak benci kat dia? Gunakan apa yang kita ada untuk tarik dia. Okey, hak seekor lembu ni lepas bagi pada orang miskin, korban, ambil 1 kilo, hantar hak mana tak pi tu. Yang mana tak main masjid, hantar kat depa. Baru betul. Dan yang hantar tu pula jangan cakap banyak. Lain kali mai apa tak main pula jangan cakap macam tu. Lagi dia ambil daging dia bulan mulut kita pula 1 kilo tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cik, kami dari masjid. Faham? Nak bagi daging korban. Oh ya ke? Tak pergi masjid pun dapat ke? Apa masalahnya? Kita satu karya. Ambil ni. Elok 1 kilo boleh ya. Terima kasih cik. Dibawa daging tu ke dapur. Apa tu bang? Orang masjid hantar daging korban. Agak-agak isteri kata apa? Itulah bang. Orang kata pergi masjid, abang tak mau pergi. Malulah kita. Mereka tak pernah lupa kita, abang. Tengok dia hantar daging. Malunya aku, ya Allah. Nah harakat Allah. Ya Allah. Agak-agak maghrib tu dia main tak? Main lelaki dia. Dia cari balik hak tukar agih daging. Ada lagi hak daging. Astagfirullahaladzim. Jenis apa tau? Bukan orang sini lah, di Afrika ni. Jadi jangan ada sifat benci-membenci. Jangan. Kita saja nak pedajai dia. Dia pertama kali main masjid saja nak pedajai dia.
Tu imam buat-buat batuk. Kita macam cakap ada, Ji, tolong jadi imam. Kita tahu saja nak perkena dia bukanlah jadi imam. Kebetulan hari tu dia pakai jubah. Ji, sila je. Tak. Imam kenapa? Imam sikit tekak. Tu Bilal, saya pegang mikrofon nak komat. Kalau saya imam, siapa nak komat? Dah. Malu dia tuan-tuan. Jangan buat pendajian macam itu. Nak perkena dia. Dan abang-abang, kalau ada orang perkena macam tu, dua saya minta. Pertama, bagi tahu saya batuk. Kalau kata saya tak hafal surah, malu. Batuk. Padahal menyembang kat tepi kubur tu punya derah ni. Suruh jadi imam dan batuk. Kalau dia berkata tak apa, batuk tak apa, kami tunggu Ustaz. Cara yang kedua sebut je, saya COVID. Lari semua tuan-tuan. Hak nak komat pun tak ada. Ada kita nak perkena orang macam tu, Tok Sah. Ada jenis tu tuan-tuan, dia jadi imam, lepas tu pergi tolak hak makmum tu baca doa. Dia tahu dah belakang ni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sambil duduk baca Fatihah, sambil duduk langgut tekak kepala lah. Mata pejam lah. Ni hak kawan ni nak baca doa apa? Apa susah bang? Baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tu imam tengok dia balik. Ada makan ke? Susah. Kita hidup jangan benci pada orang, nak malukan dia, nak jatuhkan maruah dia. Nak letakkan gelaran yang bukan-bukan pada dia, tu bukan ajaran Islam. Islam tak bagi kita benci, membenci. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, pukul 10 pagi esok saya nak pergi Shah Alam. Saya nak balik awal, saya nak tengok cucu, nak tengok mak dia, nak tengok opah dia tuan. Saya keluar besok, saya balik pula ke rumah hari Sabtu. Jadi tuan-tuan, inilah kali pertama saya main ceramah di sini. Jadi kalau nak panggil balik Tuan Haji, 33 tahun pada sekarang. Sebab saya dah ceramah 33 tahun. Ini kali pertama mai. Bayangkan tuan-tuan, punya jauh. Saya ceramah di Sarawak tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan sampai Sarawak. Sini 33 tahun. Allah jauhnya. Benar faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Jadi kalau nak panggil balik 33 tahun daripada sekarang. Jadi saya dah ceramah tuan-tuan 1 jam 10 minit. Terasa tak? Terasa tak? Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tuan-tuan. Ayak satu pun tak minum lagi. Jadi kita jumpa 33 tahun daripada sekarang. Saya doakan mudah-mudahan masjid kita yang imarah, jatan kuasa boleh buat kerja dengan baik, sokongan daripada makmum jemaah. InsyaAllah Allah turunkan berkat pada kampung kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah naikkan darjat kita. Dan orang yang wakaf tanah, wakaf masjid kita ni tuan-tuan, bertambah-tambahlah pahalanya dengan sebab imarahnya masjid kita. Dan kita pun nak juga bertambah pahala selepas kita mati. Kita juga berwakaf apa yang boleh kita buat untuk kebaikan bersama. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.